di situ. Jadi makanya mengapa tidak kamu harapkan daripada kebesaran Allah yang kita sebut di sini, iaitu kalau kamu orang berakal budi, nescaya akan kamu ingatlah betapa kebesaran Allah. Kita sebut akal budi tadi kan, 3 di atas, 2 di bawah kan, 5 akal. Kita ada 5 akal. Akal fikri 1, akal maksumi 1 di atas, kemudian 1 dia akal gharizi 3 duduk di atas, 2 sini. Akal budi itu Dr. Hamka kata akal budi ni, ulama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hudar, ikhwatul iman, ikhwatul Islam. Kita mulai dengan Risalatul Tauhid, yakni muka surat 38. Yang ketiga, dalil baqa. Muka 38. Yang ketiga, dalil sifat Allah, sifat salbiah. Yang kedua, baqa. Qidam yang pertama, baqa yang kedua. Iaitu makna baqa ni kekal. Al-Baqi, dalam 99 nama Allah kita jumpa satu nama dipanggil Al-Baqi. Itu maknanya Allah kekal, tidak ada kesudahan, tidak berakhir. Maka itu disebutkan dalil baqa, iaitu jikalau tiada wajib bagi Tuhan bersifat baqa, nescaya ternapi daripadanya bersifat qidam. Kalau dia napi sifat baqa, maknanya qidam pun tidak ada. Pastinya kita telah lalui sifat yang pertama dalam salbiah sesudah wujud, yakni sifat qidam, sedia ada, tidak ada permulaan, tidak dijadikan, dan dia sendiri tidak menjadikan dirinya, dan tidak ada mana unsur-unsur lain yang menjadikan dia. Maka dia sedia ada, tidak ada permulaan. Itu qidam. Kalau tidak ada permulaan, tidak ada, maknanya tidak ada yang menjadikan dia, menciptakan dia, ataupun dia sendiri menciptakan dirinya, mustahil. Maka tentu dia adalah kekal, baqa. Begitu ya. Maknanya tidak ada terlibat dengan mana-mana unsur yang mencipta jadi ataupun mengadakan. Mereka dia sendiri sudah sedia ada daripada awalnya, tidak ada permulaan. Maka dengan unsur itu, kerana adalah wujudnya pada ketika itu wujud yang harus, sekiranya kalau ada kesudahan, binasa, maka samalah dia seperti kita. Kita ni adalah mawujud yang harus. Mawujud yang harus ini maknanya boleh ada, boleh tidak. Kerana dia ada dan ditidakkan oleh satu sumber yang lain ataupun pihak yang lain, jelasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka justru itu kata musannif, maka ketika itu wujud yang harus, maka yang harus tidak ada wujudnya melainkan baharu. Maka tiap-tiap yang harus itu adalah baharu. Apa yang disilahkan sebagai yang harus adalah baharu. Harus adalah makhluk lain daripada Allah, dicipta jadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu, yakni sifat harus, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan atau bertindakkan. Itu artinya. Ya. Dan laginya kata musannif, tiap-tiap yang baharu itu melazimkan berkendak kepada yang baharukan akan dia. Tiap-tiap yang baharu itu mesti ada yang membaharukan dia, yang menjadikan dia. Itu jelas. Yang membawa kepada daur dan tasalsul. Daur dan tasalsul. Daur kita fahamkan dengan seperti katanya A menjadikan B, B menjadikan A, A menjadikan B, B menjadikan A. Demikian itu mustahil. Mana boleh ada begitu? Ya. Ataupun tasalsul. Tasalsul ni maknanya meneret, berderet. A jadi B, B jadi C, ya, C jadi D, ataupun A daripada, ataupun Z daripada, contohlah kita turun balik lah, ya, 10 daripada 9, 9 turun 8, 8 turun 7. Mana ada macam tu? Demikian adalah mustahil. Kedua-dua
anasir daur dan tasalsul itu adalah mustahil. Ya. Juga iaitu mustahil. Dan lagi kaedah ulama usuluddin. Mengikut kaedah usuluddin, bukan kaedah usul. Kaedah usuluddin. Kena baca dulu tu. Dia ada dua ilmu tu. Kaedah usul satu, kaedah usuluddin satu. Kalau kaedah usul itu dalam bab fiqh, dia ada 5. Dan fiqh ni ada 5 kaedah sebagai prinsip dalam kaedah usul fiqh. Kaedah usul fiqh. Itu yang dikertikan. Antaranya yang dia kata tadi ini seperti yang disebut oleh musannif, yang dia reka susun oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi makanya ini dia kata kaedah usuluddin. Untuk ulama-ulama usuluddin. Jadi ulama usul kata tiap yang wajib qidam mustahil adam. Itu juga kaedahnya. Kaedah mengatakan tiap-tiap yang wajib pada akal kita, dia adalah qidam, maknanya dia tidak ada permulaan, maka mustahil adam, mustahil dia tidak, dia akan menempuh keadaannya tidak ataupun binasa dan bagai-bagai. Adam ni benda yang tidak ada, perkara yang akan lenyap, akan binasa. Itu kita panggil adam, dibaca dengan ain, ya. Mustahil adam, demikian tiap tetap dan sabitlah bagi Tuhan bersifat baqa. Dengan hujah-hujah ini yang kita bawa sebagai burhan, ini semua burhan lah, dipanggil dalil-dalil ini dalil burhani. Maka Allah wajib bersifat dengan baqa, ya. Dan dalil naklinya, dalil yang diambil dari Al-Quran dan daripada hadis yang mutawatir, firman Allah SWT, kullu man 'alaiha fan. Ar-Rahman ayat 26. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya tiap-tiap sesuatu yang ada di atas muka bumi ini binasa, dan berkekalan zat Tuhanmu ya Muhammad yang punyai kebesaran dan kemuliaan. Yang kekal hanya zat Allah. Tiap-tiap yang ada di atas bumi ini atau di alam jagat ini, kita umumkan bahawasanya dia adalah binasa kerana dia baharu. Maknanya dia dibaharukan. Arti baharu ini dia dicipta jadi, diadakan dan juga ditidakkan. Itu kita istilahkan sebagai baharu. Jadi maksudnya semua, kata Allah, jadi kul ni adalah kul, bukan kul jami', kul mujma'. Itu faham dia. Mengikut dalam kaedah ilmu mantik disebut sebagai kul mujma', bukan kul jami'. Kalau kul jami' Allah pun binasa. Jami' ni semua dia bawah. Maksud dengan Allah binasa. Jadi mujma' maknanya sebahagian daripada yang semuanya ini ada yang tidak binasa, Allah. Jadi Allah tidak masuk dalam kul. Dia masuk dalam kul mujma', bukan kul jami'. Itu dalam perbahasan ilmu mantik. Ya. Baik. Jadi makanya itu di antaranya. Yang keempat, dalil mukhalafatuhu lil hawadisi, iaitu jikalau Tuhan serupa dengan yang baharu. Itu kita faham mukhalafatul hawadisi, bersalahan Allah dengan segala yang baru, dengan segala hawadis segala yang baru, ya. Jamak daripada hadis itu baru lah, sebab Quran hadis, sabda Nabi kita panggil hadis, pasti dia baru. Firmanullah kita panggil Quran, dia qadim. Itu beza dia. Jadi maknanya di sini makhluk, apa yang baru, yang lain itu adalah hawadisi. Jadi Allah bersalahan dengan segala yang baru, iaitu jikalau Tuhan serupa dengan yang baharu. Pada mana unsurlah. Kalau tak kata semua pun satu dua kita samakan dengan makhluk, tak boleh, ya. Jikalau Tuhan serupa dengan yang baharu, artinya pada zatnya, atau pada sifatnya, atau pada perbuatannya, atau pada asma'nya. Empat bahagian ini kita kena bersihkan Allah. Empat bahagian ini. Pertama, zat Allah tidak ada bersamaan dengan segala zat yang baru. Sebab itu kita tengok dalam sifat wahdaniyat. Sifat wahdaniyat dia ada bicara kam munfasil fi zat.
kam muttasil fi zat. Itu dalam bab wahdaniyah. Maknanya Allah asal pada zatnya tidak berbilang-bilang. Maknanya tidak ada zat seperti yang disamakan dengan zat Allah. Itu kita panggil daripada segi zat. Itu kita letak sebagai kam munfasil fi zat. Ataupun mana-mana zat yang ada persamaan, bentuk rupa ke, bentuk keadaan dia ke, itu kita panggil kam muttasil fi zat. Pada zat diri Allah sendiri, nafsiyah, tidak ada zat yang berumpama Allah daripada segi zatnya. Ya, kita makhluk itu tidak ada sama. Itu ketika dengan zat. Kedua, pada sifat Allah, tidak ada mana-mana sifat yang lain yang punya persamaan dengan sifat Allah. Sifat apapun. Kita ni adalah sifat. Makhluk ni semuanya adalah sifat. Alam langit bumi ni adalah sifat. Daripada mausuf. Mausuf itu Allah. Terbit daripada mausuf dipanggil sifat. Itu kita. Ya. Kerana dia sifatkan. Sebab itu bila dalam kisah Suraqah ketika mengejar baginda besar Nabi SAW ketika hijrah, tersungkuk bertiga kali, kemudian dia pun sedar ya, kewujudan Allah, Tuhan yang diseru oleh Nabi kita Muhammad untuk kita menyembah. Terus minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sif rabbak, sifatkan Tuhan kamu. Nampak? Sif rabbak. Jadi apa yang lain daripada Allah itu sifat, kerana dia disifatkan dalam bentuk, dalam keadaan, dalam suasana, itu kita sebut sebagai sifat. Jadi kita ni makhluk adalah sifat, kita bukan zat. Ya, kalau zat kita dipanggil zat, zat muqayyad, ada sebab zat itu wujud, ada sebab zat itu diwujudkan, ada kerana zat itu diwujudkan, ada illah zat itu diwujudkan. Jadi kewujudan makhluk ini adalah zat muqayyad. Allah zati mutlak, ada beza. Nampak? Dia mau baca lagu tu. Ya. Jadi Allah zati mutlak, lain daripada Allah zati muqayyad. Zati muqayyad ni dia ada hubungan, kejadian, ada penciptaan, ada unsur-unsur ya, di mana dia ini datang kemudian dan berakhir dengan kebinasaan. Itu kita panggil zati muqayyad. Ya. Faham ya? Jadi insya-Allah. Jadi makanya yang ketiga, tidak ada persamaan dalam perbuatan Allah. Perbuatan Allah ada kam munfasil fi af'al, kam muttasil fi af'al. Allah buat manusia, kita buat robot, mana boleh sama? Sekok nyamuk pun kita tak boleh buat. Sekok nyamuk pun kita tak boleh buat. Betul-betul macam nyamuk. Kalau kita boleh buat nyamuk, tentu kita akan buat satu nyamuk, makan nyamuk Aedes. Betul tak? Ya? Nyamuk Aedes tu yang buat. Kita buat satu nyamuk lagi. Ya? Boleh binasakan nyamuk Aedes. Ya? Tak boleh. Kita tidak ada kemampuan demikian. Ya? Unsur-unsur nyamuk tu macam gajah. Unsur nyamuk tu macam gajah. Ya? Tapi nyamuk ni adalah satu unsur yang seni, kecil. Tapi lengkap dengan segala unsur-unsur makhluk yang mana dia ada satu kelebihan yang tidak ada kepada manusia. Nampak? Semua ada dalam dia. Dia cucuk kita, ya, bila dia suntik kita tadi, dia akan lepas satu unsur secair. Secair tu kita gatai. Bila nyamuk ketit kita gatai kan, gatai tu kerana ada satu unsur yang keluar daripada belalai dah. Ya, bila dia cucuk kita dengan belalai dia tu, dia akan keluar satu unsur cecair. Nampak? Cecair itu nak mencairkan darah. Nah. Itu dia. Nah. Supaya dia boleh sedut. Nampak tak? Tengok macam mana tu. Ya. Kita jadi gatai, tu kita gatai. Nampak? Ya. Kalau tak ada cecair tu, dia suntik kita, darah jadi beku, dia tak dihisap. Ya. Kita punya plasma tu ada, kita punya plasma yang ada dalam darah tu dengan segera akan membekukan darah. Jadi dia mencairkan plasma. Nampak? Ni kerja siapa? Kita mana ada benda tu? Kalau kita ada, kita boleh lawan nyamuk. Takat tu pun kita tak boleh lawan lagi. Maknanya
unsur lalat, nyamuk. Sebab tu Allah bawa dua-dua makhluk ni dalam Al-Quran, ya, sebagai hujah kepada orang-orang kafir Quraisy. Tapi orang kafir Quraisy ni dia tak kaji. Dia berkata tak ada benda lain ke? Nyamuk dengan lalat. Ya. Tu, ya. Kalau 100 ekor gajah masuk Taman Keladi tak ada masalah. Masuk Kampung Keladi tak ada masalah. Masuk seekor nyamuk Aedes. Nampak? Habis cerita. Berarti ya. Besok masuk segala Land Rover masuk melilau habis satu kampung. Nampak ya. Kena belanja banyak kena belanja untuk mengatasi inilah nyamuk. Kita tak boleh buat unsur tu, kita tak boleh buat. Makanya kata tadi ini tidak bersamaan perbuatan Allah. Tauhid asa, maha asa Allah pada perbuatannya, tidak bersamaan pada perbuatan Allah. Ketiga. Yang keempat, nama-nama Allah tidak ada persamaan nama. Hanya pada sebutan nama, pada sebutan itu sama. Ya, sebutan itu sama, pada hakikatnya tidak sama. Allah Rahim, kita pun Rahim. Allah bagi nama kepada Nabi Muhammad, ya. Laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur Rahim itu nama Allah bagi kat Nabi. Nampak tak? Nama Allah dua tu bagi kat Nabi. Nabi pun pakai nama tu. Ya. Tapi tak sama. Ya. Kita pun pemurah Rahman, Allah pemurah Rahman. Kita tak mampu nak bagi kepada apa yang kita kendaki. Tak kesampaian. Hatta Allah uji nak tunjuk dalil Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, satu rasul Nabi yang kaya. Ya, dia ni salah satu daripada sifatnya kaya. Sampai hari-hari boleh jamu makan binatang. Ya. Jamu makan, jin kena makan, manusia, rakyat jelata dia makan. Hari-hari dia jamu makan, dia sponsor semua. Ya. Semua binatang-binatang darat, binatang laut dia sponsor. Nampak tak? Binatang laut tak? Binatang darat tak? Laut tak? Laut tak? Allah bagi kat dia dekat darat je. Laut jangan. Nampak tak? Ya. Satu hari dia siap makanan semua. Dah siap makanan semua, dia ada terasa sedikit, ada sedikit rasa kelebihan diri dia lah. Maknanya kekayaan itu mampu untuk menanggung, memberi makan kepada semua makhluk atas darat. Siap-siap makan, timbul seekor ikan daripada laut, ikan paus. Ikan paus tu makan semua, seorang dia, seekor dia. Dia makan habis laut Nabi Sulaiman. Nampak ya? Allah tanya, mana habis makanan semua? Ya, ya. Binatang-binatang darat tak boleh makan. Kerana dimakan oleh ikan paus. Hanya seekor ikan paus. Timbul, dia makan semua habis makanan tu. Allah kata macam mana nak, pasal tu Allah tak bagi dia bagi jamu kepada binatang laut. Nampak tak? Bagi darat saja. Allah nak uji, ada binatang laut lebih hebat lagi daripada binatang darat, ya. Ini Allah nak tunjuk ikan paus ni kelebihan dia. Satu lagi peristiwa berlaku kepada Nabi Allah Yunus alaihissalam. Nampak ya? Ikan tu hidup sampai hari ini, sampai kiamat. Ikan tu ada sekarang. Ikan tu ada sekarang sampai kiamat. Tak binasa. Hari kiamat baru dia binasa sekali, ya. Dia ada di perut bawah laut sekali, ya. Dia tak timbul. Itu dalil Al-Quran. Allah kata sendiri, ya. Allah sudah putuskan untuk mengekalkan Nabi Allah Yunus dalam perut ikan. Allah kata aku akan kekalkan dia dalam perut. Maknanya ikan tu kekal lah. Nampak? Tapi dengan rekomendasi. Ini perlu rekomendasi. Rekomendasi siapa agak? Rekomendasi malakal maut. Oh, malakal maut ni cukup intim dengan kita, tapi kita takut, ya. Malakal maut ni selalu melihat kita. Malaikat yang paling banyak mengunjungi kita, melihat kita, mengamati kita. Maka tu dia berkenai siapa yang warak, siapa yang soleh, siapa yang zuhud, siapa yang mungkar, siapa yang zalim, siapa yang sombong, dia tahu. Siapa yang amalnya banyak, siapa yang amalnya kurang, dia tahu. Ya, maka tu dia buat perkenalan dengan Nabi. Mula-mula dia buat perkenalan untuk berkenalan dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris bawa sampai orientasi seluruh alam.
Pasal malaikat maut boleh pusing seluruh alam, bawa orientasi sampai masuk neraka, tengok masuk surga tak mau keluar. Itu yang dari langit tu. Itu Nabi Idris, siapa yang bawa? Malaikat maut. Nabi Yunus AS juga malaikat maut. Cukup kenal, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-Mu ini adalah hamba yang cukup kuat berzikir mengasihi-Mu ya Allah. Nampak? Ya. Sampai dalam perut ikan pun dia berzikir lagi. Subhanakallah, subhanallah. Ya, la subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sampai ke dalam perut ikan. Tapi itu beri dalil bahawasanya kalau kita ada masalah, apa juga penekanan, apa juga kesempitan, zikir ni lah yang boleh melepaskan kita. Ya, itu satu di antara dalil. Ya, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya, Allah bagi pula kat Nabi kita Muhammad lagi tinggi daripada itu. Ya. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha anta. Sudah, itu kan Nabi Muhammad lagi tinggi. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Lagi tinggi daripada la subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Nampak? Nabi kita dia tak sebut zalim tu, dia sebut sifat Allah yang maha agung. Ya hayyu ya qayyum. Tu dia, nampak? Jadi zikir. Allah ajak kepada Nabi, kepada Sayyidina Osman, sebab dia orang yang banyak sekali urusan keduniaan dia, amalan dia, keduniaan dia. Khatam Quran seminggu sekali, tapi million jutawan, bilion ya, masa dia tu boleh khatam Quran seminggu sekali. Nampak? Kita tidak sekali-kali. Bilion tak ada masa, no time, very busy. Nampak? Itu yang susah tu. Nah, ini yang maka Rasulullah ajak dekat dia untuk memudah, meringankan kehidupan. Jadi kita zikir ini ringan kehidupan kita, ringan, semua problem selesai. Banyakkan la ilaha ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Nampak tak? Bi rahmatika astaghithu wa bi quwwatika asta'inu. Tutup di belakang dia ada zikir. Nampak? Istighasah, isti'anah, dua-dua kita minta kepada Allah. Isti'anah minta tolong kepada Allah, istighasah minta tolong kepada manusia. Nampak? Dua-dua kita minta kepada Allah. Cantik kan? Itu nak faham. Jadi balik kita tadi, mukhalafat, tidak ada persamaan pada asma nama Allah. Kerana Allah itu adalah mukhalafatul lil hawadisi, tidak bersamaan dengan segala yang baru. Hatta nama-nama Allah juga tidak sama dengan nama makhluk, walaupun makhluk pakai nama Allah. Ya, pengasih, penyayang kita pakai. Ya, pemaaf kita pun ada juga, al-afu, tapi Allah punya al-afu jauh beza. Ya, kita al-afu takat tu je, tak buat apa. Allah al-afu, Allah bagi ganjaran. Ya, bila Allah maafkan seorang hamba dia, Allah akan bagi ganjaran kepada dia. Nampak? Itu kelebihannya al-afu. Kita bagi maaf tak ada apa. Tak apalah, aku maafkan hang lah, takat tu je. Nampak? Tapi besok ni akan datang apa-apa, kita tak kompromi dengan dia lagi, kita tak akan bekerjasama dengan dia lagi. Nampak tak? Aku dah maaf hang sudah lah, tapi takat tu je lah. Tapi nak bantu tolong tak lah kot. Nah, nak bagi tu bagi ni tak lah kot lah. Allah tidak. Bila Allah maafkan kita, dia balik pula, Allah bagi lagi ganjaran. Maaf, bagi ganjaran, rezeki kita bertambah. Nampak tak? Ya, umur kita diberkati kalau Allah maafkan. Nampak? Ya, langit bumi juga akan mohon restu kepada kita. Itu kelebihan al-afu. Ya, semesta Tuhan suruh makhluk dia pun, rahmatilah kepada hamba aku yang aku telah maafkan dia. Masya Allah. Ya Jibril, istiharkan kepada penghuni langit, sungguhnya aku telah memaafkan hamba aku. Itu dia. Kita mana ada istihar. Nampak tak? Kita malu nak istihar, pasal kita marah. Nampak? Ini kelebihan Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, yang tidak ada persamaan pada nama Allah. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Ya, baik. Jadi makanya kata musannif, kerana barang yang boleh jadi atas salah suatu daripada dua yang serupa itu harus pula atas yang lain.
maka baharu Tuhan itu mustahil, karena telah wajib bagi Tuhan bersifat qidam dan baqa. Tidak ada awalan, tidak ada akhiran. Jadi siapa yang buat? Tidak ada siapa yang buatnya, kerana dia sedia ada dan kekal, maka tidak terlibat dengan mana-mana unsur lain daripadanya. Yang demikian tetaplah Tuhan itu bersalahan dengan segala yang baharu. Bagaimana dalil naklinya? Laisa kamitsli syai', Syura ayat 11. Dalam Syura ayat 11 ni, buka tuan-tuan Syura, kita kena hafal ayat ni. Ayat ni kena hafal. Itu yang saya terima pada Tok Guru saya. Tok Guru saya habaq dulu. Ayat ni kena hafal. Simpan dalam dada kita. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Itu ayat dia. Ya. Tidak bersamaan Allah dengan segala sesuatu, kerana lagipun Allah Subhanahu Taala itu adalah amat melihat, lagi amat mendengar, lagi amat melihat. Syura ayat 11. Kita buka Quran Syura ayat 11, pendek aja. Ya, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Daripada sini datang pula satu riwayat, tapi tidak ada dalam sab'ah dalam 7 yang sahih, kumpulan 7 hadis ini tak ada lah. Bismillah 6. Ya, Bismillah 6 itu semua sebut. Bismillahis-sami'il basir alladhi laisa kamitslihi wa huwa samiul basir. Bismillahil khalaqil alim alladhi laisa kamitslihi wa huwal fattahul alim. Semua laisa ada 6 tu. Bila kita bawa lagu tu, amal kita hari-hari baca lah, ya. Akan rajin Bismillah 6 tu. Ada riwayat mengatakan datang Jibril ajak dekat Nabi tu. Bismillah 6 ni Jibril ajak dekat Nabi. Ya. Tapi tidak sebut, cari dalam 7 kumpulan hadis tak jumpa. Bila tak jumpa, dia kata hadis ni palsu ni. Nampak? Mai ikut TikTok kata palsu. Ustaz-ustaz TikTok kata palsu. Ya. Banyak yang bukan belum di buku hadis, banyak lagi perkara yang ada Rasulullah sebut ni tidak dihadiskan, tidak di buku hadis. Abu Bakar As-Siddiq sendiri menulis hadis Nabi, ya. Dia tulis hadis Nabi itu khas, walaupun Rasulullah tak pernah bagi izin, tak pernah tahan, tapi Abu Bakar As-Siddiq sendiri mencatat setiap pergerakan, pertuturan Nabi, wasiat Nabi jadi hadis. Dia simpan. Hari kemangkatan Rasulullah dia bakar. Abu Bakar As-Siddiq bakar. Sebab dia takut nanti apa yang dia tulis itu tak betul. Nampak tak? Takut nanti apa yang aku tulis ni mungkin bersalahan dengan sebenarnya. Bakar terus. Kalau tak bakar nanti orang ambil. Dia tak, orang baca pula. Ya? Abu Bakar As-Siddiq sendiri meriwayatkan berapa ribu hadis. Tak jumpa agak kita, tapi dia bercakap dengan para sahabat. Nampak? Benda-benda ini tidak dibukukan dalam Bukhari dan Muslim. Sebab tu kita kena faham, bukan semua hadis yang dan kita hadis itu saja sebagai suatu dalil. Ada lagi dalil-dalil yang tidak dibukukan, yang tidak sampai kepada ulama-ulama hadis ini. Ya, pembukuan ulama hadis lepas 200 tahun mangkat Nabi baru ada pembukuan hadis atas prakarsa Umar bin Aziz. Itu pun atas dia punya inisiatif dia. Umar bin Aziz menggalakkan sebab tulis hadis Nabi, ya. Kalau tidak kita tak dapat hadis lagi. Kita tak jumpa hadis, ya. Itu kita nak faham tu, ya. Baik. Jadi Bismillah 6 lah sebagai satu zikir dan tidak menyalahi. Dia punya daripada susun kalimah-kalimah dia sini tidak bercanggah. Daripada segi balaghahnya, daripada segi ma'aninya, daripada segi mantiknya tidak ada kecacatan. Perfect. Di situ ulama boleh menilai dia adalah hadis. Sebab dia datang daripada Nabi. Ya, mesti yang tepat. Ya, dia punya grammatical, sudut grammatical kita cek tidak ada salah pun. Ya. Lapis-lapis kitab hikam tu yang ditulis Ibn Athaillah Askandari, ya. 282 kata-kata hikmah yang ditulis oleh Ibn Athaillah Askandari tadi ini, ya. Dia punya kalimah-kalimah tadi ni hampir menyamai Al-Quran. Hampir menyamai Al-Quran. Siapa kata? Rektor Al-Azhar
Syekh Muhammad Abduh, Rektor Azhar, ulama besar. Ya. Dia kata kalam hikam ini hampir menyamai Al-Quran. Dia maknanya berdua daripada Al-Quran. Nampak? Daripada grammar dia, daripada kata-kata dia, nahwu dia, sastra dia, perfect, tinggi. Nampak? Ya. Tidak ada siapa pun mana ulama-ulama bahasa yang boleh mengiktiraf. Tidak ada, belum ada lagi. Nampak? Itu hebat. Itu baru, itu manusia punya kata-kata. Belum Nabi lagi tu. Allah bagi ilmu kepada umat Nabi, ulama-ulama kita itulah. Warasatul anbiya, betul. Baik. Sambung lagi. Dan kata musannif, maka baharu Tuhan itu mustahil kerana telah wajib bagi Tuhan bersifat qidam dan baqa. Yang demikian tetaplah Tuhan itu bersalahan dengan segala yang baru. Bagaimana dalil naklinya, laisa kamisyai', artinya tiada suatu jua pun yang serupa dengan Tuhan. Dekat itulah kita akan baca tafsir pula. Kita akan ambil dalil qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, insya-Allah. Al-Azhar, kita masuk pada ayat yang ke-10 surah Nuh. Ya. Jumpa ya. Surah Nuh ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Lalu aku katakan, mohonlah ampunan kepada Tuhan kamu. Sungguhnya Tuhan itu adalah sangat sudi memberi ampun. Silakan muazzin dengan segala hormat mengumandangkan azan terlebih dulu. Silakan.
wassalatan wassalaman ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wadah. Balik pada ayat 10 tadi nah. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Lalu aku katakan, mohonlah ampunan kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Tuhan itu adalah sangat sudi memberi ampun. Itu penting ni. Itu kita sebut masalah maaf ampunan tadi. Sebab apabila Tuhan telah memberi ampun, segala pekerjaan jadi mudah. Nampak? Dada sendiri pun jadi lapang. Perjalanan hidup menjadi terang benderang. Ampunan Tuhan adalah cahaya hidup. Itu dia. Sebagai salah satu kelanjutan daripada ampunan Tuhan ialah kemakmuran dan kesuburan. Itu dia. Turun rezeki curah-curah. Bila Tuhan ampun seseorang, maka akan turun rezeki bercurah-curah. Apa masalah kita? Kalau kita orang menjaga ni tuan-tuan, agak tak mau jadi penjagaan tu, tak maju. Ada sebab lah, dosa. Ada dosanya. Tengok pada mana sudut yang kita dosa. Dia sendiri ke mungkin mengabaikan perintah Allah, melengah-lengahkan perintah solat contoh, atau barangan-barangan yang tidak bersih, ataupun dia punya akad ke tidak sahih, akad jual beli tidak sahih. Semua ini mengundang kepada dosa. Banyak mohon ampun kepada Allah. Mula-mula perbetul dulu lah apa yang salah tu. Dah perbetul balik apa yang salah, apa yang kurang, apa yang tak kena. Kemudian terus banyak dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Cukup, pendek tu pun dah boleh. Rasulullah pun ajak kita begitu. Lepas sembahyang Rasulullah bagi salam kali kiri kanan, Rasulullah baca 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Takat tu kita tambah alladzi la ilaha illa. Sekarang timbul pula kaedah baca pula, hayyal qayyum, hayyal qayyum. Datuk Badruddin duk kemai benda tu pula. Sebenarnya tak ada masalah pun itu. Boleh baca pun hayyul qayyum boleh, hayyal qayyum boleh, hayyul qayyum pun boleh. Ulama bahasa dia tahu semua tu. Boleh belaka. Kalau kita cek balik pada silsilah bahasa Arab ni memang boleh. Nahu dia tak ada masalah. Boleh. Hadis Nabi, astaghfirullah alladzi la, tak bunyi azim. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini satu sirah hadis. Sirah yang kedua, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ulama pula kaji lagi. Boleh astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tiga-tiga boleh, tak ada masalah. Jangan duk galut. Dia duk tekan sangat suruh baca hayal. Kita ada lidah baca hayul. Ya. Tengoklah banyak sudut tu. Ya. Banyak gerema sudut dia. Saya tulis surat kat dia. Bagi penerangan. Dia tak jawab. Ya. Ya. Sebab benda tu boleh. Tiga-tiga boleh baca. Dalil hadis Nabi, kalau kita ambil kata hayul tu, dia tak bunyi azim aja. Itu dalil hadis. Astaghfirullah alladzi, terus al-azim tak ada astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu riwayat sahih, tak ada azim. Masuk azim hayyal, tu saja. Dia tak ada masalah. Buang azim tambah azim tak ada masalah. Hayyul pun boleh masuk azim, tak cacat tak mana pun. Benda tu very simple. Ulama-ulama yang faham tentang grammar ni simple, tak ada masalah. Kita duk tekan juga ya. Suruh baca dulu tu. Jadi kita Allah paling ringkas astaghfirullah lepas sembahyang tu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Buat astaghfirullah 1000. Orang menjaga kan baca astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau Tuhan terima ampun tu, kita kena ada satu zan yang baik. Satu husnul zan.
Allah terima ampun aku. Nanti nampak perbezaan. Ya. Orang sakit, macam-macam sakit, penyakit, berubat macam-macam kaedah, balik kepada astagfirullah. Kalau Allah sudi terima keampunan dia tadi, penyakit itu sembuh habis ya. Penyakit itu sembuh. Itu cara dia. Itu dia kata sini, ayat tu kata macam dia kita baca ni, ya. Katanya, lalu aku katakan mohon ampunan kepada Tuhan. Kalau Allah mengampunkan kita, sebagai salah satu kelanjutan daripada ampunan Tuhan, kemakmuran dan kesuburan. Nampak tak? Nescaya dia kirim kepada kamu hujan lebat daripada langit. Ini orang untuk orang petani. Orang pertanian dapat pengairan yang cukup. Nampak? Tuhan kata, aku turun hujan lebat daripada langit. Untuk apa turun lebat ni? Bukan nak bagi garam, bukan nak bagi banjir. Untuk menyuburkan tanam-tanaman, datang hasil, mahsul yang banyak. Nampak tak? Ini ertinya. Bila Tuhan ampun. Jadi petani-petani, penternak-penternak, peladang-peladang ni, nak hasil mahsulnya baik, banyak mohon ampun, jujur, dan urusan-urusan pertanian tadi. Ya, jujur. Itu paling penting. Hujan lebat membawa banyak kesan bagi kehidupan, kerana daripada air segala sesuatu jadi hidup dan subur. Udara yang nyaman kerana hujan pun memberi bekas yang besar sekali bagi menyelesaikan fikiran, membuka pintu rezeki. Nampak dah? Ya. Dan balik kepada ayat 12, kata Allah Subhanahu wa taala lagi, ya, yursilis samaa alaikum midrara. Ayat sebelah sambung kepada ayat 12, pangkal ayat 12, ya, wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nampak tak? Dan akan dibantunya kamu dengan harta benda. Wa yumdidkum bi amwal, akan dibantu kamu dengan harta benda, iaitu kekayaan yang akan berlipat ganda kerana kesuburan dan fikiran yang terbuka, ilham ilahi yang tidak berkeputusan, kerana perut yang kenyang menimbulkan fikiran-fikiran yang segar. Nampak tak? Perut kenyang akan mulalah. Jangan terlalu kenyang. Jangan silap pula. Terlalu kenyang dia jam. Kata Imam Ghazali, kalau perut lapang, anggota-anggota lain akan kenyang. Imam Ghazali kata, kalau perut lapang, kalau perut tu lapang, anggota-anggota yang lain akan lapar. Orang kata kalau perut tu lapang, anggota-anggota lain akan kenyang. Bila kenyang dia tak kacau dah. Nampak? Puasa lah lapang, betul tak? Maknanya puasa. Bila perut tu lapang, anggota-anggota yang lain juga akan kenyang. Maksudnya bila perut kita kosong, lapang lah, anggota orang lain tak kacau kita, nafsu kita pun tidak bergerojak. Tapi kalau perut kita kenyang, anggota-anggota yang lapang, tu datang jahat tu. Nampak tak? Nampak Imam Ghazali punya bahasa dalam Ihya Ulumuddin, ya, faham ya? Itu kelebihan puasa. Kalau puasa maknanya perut lapang lah. Berada dalam keadaan kelaparan, anggota-anggota lain akan kenyang, tak kacau. Tapi kalau perut kita kenyang, Masya Allah, anggota-anggota lain akan lapang. Depan nanti minta macam-macam. Itu kelebihan. Wallahu a'lam. Itu memang satu kejadian yang Allah jadikan kepada manusia. Sunnah Allah berlaku atas kita. Jadi makanya kata musannif, kekayaan akan datang melimpah ruah kerana perut yang kenyang menimbulkan fikiran-fikiran segar dan anak turunan. Nampak tak? Wabanin dan anak keturunan. Kerana belumlah lengkap kebanggaan kerana harta-harta benda walaupun berlimpah-limpah kalau orang tidak punya ibanin, artinya anak, cucu dan cicit, tak ada keturunan. Betul tak? Kena ada juga cicit. Ini semua datang daripada hasilnya Tuhan menerima ampun kita. Kalau Tuhan ampun kita, semua jadi elok. Ya, urusan keluarga pun jadi baik. Itu perlunya. Keturunan sambung bersambung, maka anak-anak keturunan itu pun diberi kesuburan oleh Tuhan bagi seorang yang telah bertaubat, memohon ampun kepada Tuhannya. Anak pinak kita pun Tuhan akan bantu, bagi hidayah, taufik, akan menyenangkan mata kita. Ya, qurrata ayun,
yang menyejukkan mata hati. Itu yang penting. Kenapa? Kerana Allah memberikan pengampunan kepada kita. Ya. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan dia akan jadikan untuk kamu kebun-kebun, sawah ladang yang akan mengeluarkan hasil menggembirakan, dan dia akan jadikan untuk kamu sungai-sungai. Nampak tak? Maknanya pengairan itu akan diberi oleh Allah, jalan. Ya, Allah boleh buat apa juga. Di bumi itu macam-macam dia boleh buat bagi jadi. Ya. Ketika datangnya banjir nak timpa kepada Nabi Nuh, kepada umat Nabi Nuh, banjir, dia keluar daripada bumi air tu. Air tu keluar daripada bumi, meluap-luap. Ini bukan fenomena biasa. Bukan fenomena biasa. Fenomena biasa mana boleh air keluar daripada bumi meluap-luap. Tapi Allah cepat nak jadi banjir tu. Ya, dia wujudkan mata air yang banyak di atas bumi sekaligus. Mata air tu semua mengeluarkan air meluap-luap. Air daripada langit hujan turun dalam bentuk buku, dalam bentuk buku ais. Bukan air curah macam biasa kita lihat ni. Ya, dia turun macam mana? Ketui-ketui ais tu. Nak bagi cepat jadi banjir. Allah boleh buat. Kita kalau hujan batu ni jarang-jarang lah. Itu pun tak besar batu tu ya. Tapi ini bukan batu lagi dah. Ya. Besar-besar rock tu kita kata. Batu-batu dalam laut tu. Macam tu punya besar, ketui ais turun daripada langit. Nak menyegerakan banjir sebagai suatu bala musibah yang Allah timpa kepada kaum Nabi Nuh AS. Nampak? Tuhan boleh buat. Jadi Allah juga boleh buat sungai-sungai. Allah boleh pecahkan bumi itu, alirkan sungai-sungai. Nampak tak? Kita tak payah buat sungai, Tuhan buat sungai kat kita. Kerana apa? Untuk pengairan kepada bumi dan pertanian kita. Kenapa? Kerana Allah telah mengampunkan dosa. Itu paling penting, mohon ampun. Paling sangat-sangat ya. Sebab sungai-sungai itu dapat saja dialirkan kepada kebun sawah, ladang dan humba untuk membuatnya jadi subur. Pendeknya dibayangkanlah di sini untuk jadi iktibar bagi setiap orang di setiap masa, bahwasanya taat kepada Allah tidaklah akan membuat orang jadi miskin. Nampak? Taat kepada Allah, kita tak akan jadi miskin. Kerana Allah akan kayakan kita. Itu kelebihan taat. Nah, bahkan takwa kepada Allah itulah yang akan membuka pintu rezeki daripada tempat-tempat yang di luar daripada perhitungan manusia. Sebagaimana tersebut dalam surah 65 At-Talaq ayat 3 yang kita sebut sebagai ayat 1000 dinar. Itulah At-Talaq ayat 3. Ya. Ayat 1000 dinar. Nabi Allah Khidir AS 3 orang depan ni ya, belayak 3 orang. Maka datanglah konyong-konyong satu laki-laki tunggang kuda di ayak, menunggang kuda. Pelik sikit lah tunggang kuda di ayak atas laut ni. Nah, dia kata apa? Siapa nak beli ayat 1000 dinar? Aku ada ayat, siapa nak beli 1000 dinar? Yang 2 orang tak nak beli ayat, buat apa ni dah? Bukan ada reti apa guna ayat. Yang seorang tu mau. Aku mau, dia kata. Kalau hang mau, hang campak 1000 dinar dalam laut. Bukan bagi kat dia. Campak dalam laut pula tu. Kalau bagi kat dia tu lain lah. Campak dalam laut. Dia pun campak 1000 dinar dalam laut. Campak 1000 dinar, dia pun bagi sekeping kertas kecil. Ayat 1000 dinar. Dia ambil ayat tu tak baca. Dia punya percaya sungguh, ambil ayat tu dengan tak payah baca. Dia punya percaya sungguh kata kebesaran ayat Allah. Terus pegang, simpan masuk dalam kocek. Tiba-tiba berlakulah ribut taupan, pecah. Dia punya sampan tu habis hanyut. 2 orang tenggelam mati. Dia terlepas ke pantai dengan sekeping papan. Nampak tak? Pergi ke pantai tu pula, jumpa makhluk pelik pula atas pantai. Di dalam situ ada gua, ada makhluk pelik. Nampak? Ada seorang perempuan dalam tu. Puteri mana agak dihanyutnya. Ya. Di mana dikuasai oleh jadi bila perempuan tu kata jangan mari kat aku lah, aku ni ditawan oleh satu makhluk. Makhluk ni memang ngeri, ya. Kalau dia nampak hang, dia makan hang nanti. Dia kata aku tak takut, aku ada ayat 1000 dinar. Tak baca lagi tu. Baru hanya kata aku ada ayat 1000 dinar. Tak baca lagi. Ya, ayat ini aku ada 1000 dinar.
Betul ya, makhluk tu mari. Bila makhluk tu mari baru dia baca. Wa may taqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allah hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu kulli syai'in qadra. Dia hembuih ya. Hancur. Kawan tu. Hancur makhluk tu. Jadi ayam. Tengok aku kata, dia kata ayat 1000 dinar. Bawa perempuan tu keluar. Nampak? Noh, tak nampak satu kapal pun, satu bot pun nak bawa dia faham macam mana. Jangan takut, aku ada ayat 1000 dinar. Dia baca lagi ayat tu. Baca lagi sekali. Satu kapal duduk belayak tu, kapal tu sendiri mari jumpa dia. Allah bawa mai, nampak? Bawa dari balik dua-dua. Itu cerita dia. Syekh Abdul Rahman Kalantani. Cerita dalam kitab dia Jauharul Mawhub. Mana mai ayat 1000 dinar. Punca dia. Nama dia 1000 dinar tu. Dah. Dia suruh baca ayat tu, amalkan tadabbur dia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, kena carilah takwa tu. Baru jadi makhraja. Bukan suruh bubuh di dinding. Dia pakai buat di dinding ni, tempah bodi besar-besar di dinding restoran. Ya. Nak bagi lari. Dia buat pelari pula. Ini bukan ayat pelari. Dia suruh amal tu, tadabbur ayat tu. Ya. Macam kita baca malam nak tidur. Ayat apa? Al-Mulk. Surah Mulk. Nak lari pada azab kubur. Azab kubur tu siapa punya? Allah. Nampak tak? Salah tempat tu. Dia baca takbarakallah itu pasal takut nak lari pada azab kubur. Nampak tak? Dia bukan suruh, dia suruh tadabbur ayat tu. Orang yang baca ayat tu dia suruh tadabbur ayat tu dulu. Tengok pengajaran ayat tu. Amalkan isi kandungan dia. Baru lepas pada azab kubur. Bukan suruh baca ya. Nampak tak? Itu kata Nabi baca. Ya. Dan Nabi pula baca bukan satu surah. Dengan dia punya abang dia. Surah Sajadah. Surah Sajadah. Nampak tak? Ya. Itu abang dia, Sajadah. Alif Lam Mim Sajadah. Dua-dua surah anda kena baca. Nampak ya? Nabi pun baca dalam sembahyang, bukan baca duduk kita lagu ni. Nabi baca dalam sembahyang, 2 rakaat sembahyang. Imam Syafi'i baca dalam sembahyang ni, 2 surah ni. Balik di rumah saya ni buat 2 rakaat. Tak payah niat apa pun. Usalli rakaat, cukup. Usalli rakaatain, usalli li ta'ala, cukup. Allahu Akbar. Dia bukan ada ta'yin khusus, tidak. Nampak? Baca. Rakaat pertama Alif Lam Mim Sajadah. Rakaat kedua Tabarakalladzi. Cantiklah. Tak boleh buat awal malam, saat ni tengah malam buat. Bangun tahajud. Boleh selagi belum subuh. Tu boleh. Kena faham tu nah. Ya. Tak apa, kita tambah sikit lagi. Baik. Jadi maka daripada ayat tadi kita baca tadi sebut ya. Dan sebab semua sungai itu dapat saja mengalirkan, pendeknya dibayangkan dari sini untuk jadi iktibar bagi setiap orang masuk kepada ayat yang kita baca tadilah. Di mana Allah akan menjadi penjaminnya. Terlebih kemudian ayat 13. Ayat 13. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa tidak kamu harapkan daripada Allah kebesarannya? Harapkan kebesaran Allah, bukan kebesaran makhluk. Ya. Masuk pada ayat yang ya. Kalau kamu orang yang berakal budi, akal budi. Apa dia akal budi ni? Ulul albab. Ulul albab. Orang yang dapat kenal. Apa hasibtum annama khalaqtum abasa? Tuhan kata, apakah tidaknya Allah Taala menciptakan kamu pasal bukan sia-sia ke? Allah ciptakan bagi kamu ni semua. Apakah sia-sia? Tuhan tanya. Ayat penghujung surah Al-Mu'minun 127. Ya. Tidak ada yang sia-sia. Kita yang sampai ulul albab ni dia akan terima hakikat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak faqina azaban nar. Inilah ulul albab. Dia tahu dah langit bumi ni bukan Tuhan jadi dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah. Selama ini kami jahil. Kami tidak sedar. Kami tidak nampak wajah-Mu. Kami sebut ya wajah tiap-tiap kali dalam cerita, tapi kami tak faham.
Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati. Apa yang wajah ni? Wajah ni ada perbuatan Allah yang Tuhan jadikan pada zahir yang kita nampak ni, semuanya perbuatan Allah, dari Allah. Itulah maksud dalam ilaha yang kita baca, la ilaha. Ilaha tu dia tawajuh. Tu kena faham sampai ke situ. Kalau tak reti yang ni, sembahyang tu ada syirik khafi nama dia. Dalam solat kita ada syirik khafi. Seperti kita kata kita yang buat, aku yang sembahyang, betul tak? Kita balik kepada aku yang buat semua, kacau lah. Mana ada satu perbuatan saja. Kita dah sebut tadi perbuatan satu je, perbuatan Allah. Mana perbuatan lain? Jadi apa yang Allah zahirkan, itu adalah wajah Allah yang kita lihat. Itu Allah tunjuk kepada Nabi Musa, kalau pun nak tengok aku, tengok gunung tu. Kalau gunung tu boleh berdiri di situ, kamu boleh tengok aku. Wajah Allah tu, perbuatan Allah, nampak? Maka Allah tajalikan nama dia, cahaya nama dia tu baru, belum zat Allah lagi. Hancur gunung tu, nampak? Itu dia. Itu kita nak faham tu. Dia sampai ke tahap ni, nak faham ayat tu, bukan senang tu. Tawajuh dia panggil, tawajuh. Maka tu Imam Syafi'i pilih doa iftitah tu kita baca dalam sembahyang. Wajjahtu wajhiya lillazi. Nabi baca begitu. Nabi Ibrahim baca inni wajjahtu. Ketika dia sengaja memuji kaum yang sembah bintang. Tunggu-tunggu bintang, terbit bulan. Bintang kecil, bulan pula timbul. Bulan pula tenggelam, timbul matahari. Ini lagi besar dia dah. Tunggu matahari pun tenggelam juga masuk maghrib. Nampak tak? Aku tidak mau kepada yang tenggelam. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi muslimah. Nampak? Itu dia. Itu dia. Ini ayat dia tu. Orang tabligh kata apa? Nabi Ibrahim pun sesat juga sembah bintang. Tiba baca tak habis. Dia tak guru, nanti masalah. Nabi Ibrahim pun mula sesat, Tuhan bagi petunjuk. Nabi Ibrahim pun sesat, dia kata. Allah bagi petunjuk. Pasal apa? Dia pergi sembah bintang. Dia bukan sembah bintang, dia campur nak tunjuk kat dia. Kata semua ni makhluk ni tidak memberikan apa-apa. Ini bukan sembahan yang betul. Nampak tak? Dia berlakon dalam kalangan mereka tu satu unsur dakwah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS pada kaum tu. Kaum Sabi'in dia panggil. Golongan sembah bintang, Sabi'in. Dia sembah bintang. Dia nak tunjuk kepada mereka nak sembah bintang. Dia bulan lagi besar. Amalan bulan, matahari lagi besar. Amalan matahari lenyap. Mai maghrib hilang. Sembah Allah. Maka tu aku menghadap kepada Allah. Mereka pun beriman dengan dia. Ramai yang beriman ketika itu. Mula mengikut Nabi Ibrahim sembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kaum, nampak? Itu dakwah Nabi Ibrahim AS. Kena baca ayat diikut tafsir sikitlah ya. Jangan tak baca tafsir, baca zahir saja. Zahir kata apa? Macam ayat jugalah. Wa wajadaka dhallan fahada. Ayat itu orang kat Nabi kan. Siapa kata tadi ni? Nasruddin Albani. Dia kata Nabi Muhammad pun sesat juga. Itu Allah bagi petunjuk. Itu ayat ni kata. Wa wajadaka dhallan fahada. Kami dapati kamu sesat, kami bagi petunjuk. Kamu ni siapa? Nabi ke? Nampak tak? Maknanya Allah memberikan petunjuk kepada manusia. Manusia asalnya semua sesat. Buka dalam satu hadis. Dalam hadis 40 ada hadis. Ya. Kamu sesat, aku bagi petunjuk. Tuhan kata, asal memang semua manusia sesat. Bukan ayat ni Nabi sesat. Nampak tak? Albani kata apa? Albani. Orang duk gah sangat Albani ni. Ulama hadis. Hebat kan? Ya. Nasruddin, dia berbuah nama. Nasruddin. Pembela agama. Penolong agama. Masya Allah. Nama dia Albani je. Dia tafsir, dia kata apa? Nabi Muhammad pun sesat juga. Allah bagi petunjuk. Ayat ni tak kena mengedah. Nampak? Itu nak kena faham tu. Ya? Kena buka lah tafsir-tafsir. Yang mu'tabar ulama-ulama kita tu, yang telah susun begitu rapi, baca tafsir tu semua, kita akan faham. Jangan kita nak tafsir sendiri. Itu masalah dia. Ya? Timbul persoalan. Jadi makanya, apa yang disebut oleh musannif di situ. Jadi makanya, mengapa tidak kamu harapkan daripada kebesaran Allah yang kita sebut di sini?
Iaitu kalau kamu orang berakal budi, saya akan kamu ingatlah betapa kebesaran Allah. Kita sebut akal budi tadi kan. 3 di atas, 2 di bawah kan. 5 akal, kita ada 5 akal. Akal fikri 1, akal maksumi 1 di atas, kemudian 1 dia akal gharizi 3 duduk di atas, 2 sini. Akal budi itu Orto Hamka kata akal budi ni. Ulama ni punya cermat, dia pandai buah nama. Akal budi, ulul albab. Albab satu bunyi, lab, dalam hati kita, jantung tu ada satu ruang kecil, dia panggil lubban. Nampak? Wa fi lubi ana. Ada hadis kursi kata, dalam lub tu ada aku. Nampak tak? Rahsia kebesaran Allah. Kebesaran Allah ada dalam tu. Itu kebesaran. Sebab tu kita kena zikir. Kena banyak zikir. Zikir nama Allah tu kena banyak. Nampak? Ya Allah, 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 Allah. Ya, itu dia. Ulama TikTok kata tak boleh bid'ah, Nabi tak buat. Ustaz TikTok kata. Tak tak. Jangan lupa baca. Ya. Masya-Allah. Ya. Kita ambil kita. Jadi makanya beramal, banyak menyebut nama Allah SWT, dia akan lekat nama tu. Nampak? Itu rahsia 99 jadi 100. 99 jadi 100 itu yang satu tu Allah seberang tu, yang tu lah dia. Dia duduk dalam lub. Mengaji tasawuf sikitlah, pergi dah jauh sikit, cari guru-guru sufi. Ya. Baru kita boleh jumpa benda-benda ni. Ya. Baik, maka itu dia kata tadi ini disebut kebesaran Israel, kekayaan dia telah menjadikan asal saja kamu benar-benar mohon ampun dan kurnia langit akan terbuka, hujan akan turun, bumi akan subur, harta benda kekayaan akan melimpah ruah, anak cucu akan berkembang biak, sawah ladang kebun-kebun akan memberi hasil, apatah lagi sungai-sungai akan mengalir dengan teratur, sebab iman hamba Allah itu sangat bertali dengan rahmat yang akan dia turunkan. Sudah begitu ketentuan, mengapa tidak juga kamu mau mendekati Allah dan mengakui kebesarannya? Sebab itu kita mulai takbir sembahyang dengan Allahu Akbar. Dia nak bawa ke sini tu. Ya. Wa huwal aliyyul azim. Itu dia ayat kursi, ya, menjelaskan. Padahal dia telah menciptakan kamu melalui beberapa tingkatan. Ayat 14 kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qad khalaqakum atwara. Ayat 14. Ya. Padahal dia telah menciptakan kamu melalui beberapa tingkatan, ya, yaitu kerana pertemuan dan gabungan di antara 2 tetes mani. Mani si laki-laki dengan mani si perempuan dalam rahim perempuan itu, iaitu ibumu, maka kamu pun naik kepada tingkat kedua menjadi nutfah. 40 hari. Segumpal air. Nutfah. Orang Melayu panggil ayak sembelit. Pasal sembelit, dia tak meleleh keluar lah, dia melekat orang tu sembelit. Orang Melayu panggil ayak sembelit kan. Bukan air mani. Bila air mani dia sudah bertemu dengan si ibu, Allah izinkan. Allah izin. Bila izin dia jadi apa? Dia jadi apa tadi ni? Birahi. Nama dia. Nama ayak tu. Bila dia bertemu, kita kata berahi lah. Orang Melayu kata berahi. Birahi. Makna kita pertemuan di antara, Allah izin. Dia kata sebab tu banyak ada orang bersatu bukan jadi anak, tak jadi. Bukan. Sebab tidak turun birahi tu. Nur birahi itu kena turun. Bila turun nur birahi itu maknanya 2 benih daripada ibu bapa. Allah izin dia jadi nutfah. Nutfah ni kita panggil apa? Air sembelit. Kerana dia tak keluar dah. Sembelit kan, orang tak berak, sembelit. Ya kan? Constipation orang putih kata. Betul tak? Itu dia. Itu persoalan pokok dia. Jadi makanya diambil di sini nutfah segumpal air. Setelah itu naik ke tingkat kedua menjadi alaqah, seketul darah, 40 days, 40 hari. Hadis Bukhari, Sahih Muslim. Setelah itu naik ke tingkat 4, mudghah, 40 hari. 40, 120 hari. Sama dengan 4 bulan. Nampak tak? Segumpal daging berangsur keras sampai menjelma menjadi tulang, dan tulang itu kelak-kelaknya yang dibungkus secara berangsur pula oleh daging.
beransur, bernapas, bergerak, dan setelah sempurna tingkat yang lalui, telah berkaki, bertangan, berkepala dan berjari, lahir kamu ke dunia. Alangkah hebat dan rumitnya tingkat kejadian yang kamu lalui itu. Mana manusia boleh buat? Allah buat. Semua bagi jadi. Begitu punya terang, ya. Sebab itu Ar-Razi, seorang filosof Islam, seorang ulama filosof Islam, seorang ulama hadis dan ulama fiqh, dia ni juga, ya. Dia kata seorang pakar bedah, dia bedah perut orang apa semua, dia boleh tengok jantung apa semua, segala organ-organ dalaman tu, nampak? Dia boleh nampak kebesaran Allah dalam tu. Kalau dia tak nampak kebesaran Allah, dialah makhluk yang paling celaka di atas muka bumi ni. Itu dia, nampak tak? Kata Ar-Razi, ya, seorang filosof Islam, ya. Doktor-doktor tu patut lebih beriman lagi daripada tengok benda dalam. Dia tahu dah perjalanan, gerakan, kedudukan, kepentingan organ-organ dalam diri kita. Ya, itu dia kata tadi. Kemudian setelah selesai kamu menegur, perhatikan tingkat lalui oleh dirimu, menengadah ke atas ruang angkasa. Apakah tidak kamu perhatikan betapa Allah menjadikan 7 langit bersusun-susun sampai ke situ pula? Ya, Allah jadikan 7 langit. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Ya, dalam Al-Mulk, ma tara fi khalqi rahmani min tafawut. Tambung lagi dalam Al-Mulk. Bukan kata hanya tengok 7 langit, 7 yang bertingkat-tingkat, kamu tidak akan nampak sebarang kecacatan, sebarang kepincangan, kesilapan dalam penciptaan Tuhan yang Maha Rahman. Nampak? Itu dia. Boleh kan? Kalau kita boleh faham lagu tu, cantik. Itu dia kata tadi. Ini surah Nuh ni jadi sebagai antara surah-surah yang sering dibaca. Kalau boleh kita hafal, masuk apa nama, Hasan Al-Banna masuk dalam satu kumpulan zikir disebut sebagai hizib. Surah ni dia masuk. Hasan Al-Banna, perintis Ikhwanul Muslimin. Dia kata umat Islam patut baca surah ni, lazim selalu baca, sering-sering. Apakah tidak kamu perhatikan betapa Allah menjadikan 7 langit bersusun? Kalau kiranya telah kamu perhatikan betapa ajaib dan betapa penuh kekayaan kebesaran ilahi yang menciptakan manusia melalui tingkatan dan rahim ibu, maka dia menciptakan kamu, insan itu jualah yang menjadikan langit 7 bersusun. Entah berapa lagi ke atasnya tidaklah kita tahu. Selalu manusia dengan segala akal dan dalihnya hendak mengetahui rahsia langit yang 7 tingkat itu. Namun dalam menyelidik bintang-bintang yang berkerlipan di bawah kolong langit itu, tenaga manusia telah habis dan usianya bersisa hanya sedikit, lalu mati. Tak ada kesempatan, punya luas, nak gaji tak habis. Ya, itu dia. Orang nak pergi bintang Marikh, kan? Nak pergi bintang Marikh tu, dia kena hidup kurang-kurang pun 150 tahun. Dia nak sampai bintang Marikh tu. Roket dia pun terlingkup tengah jalan. 150 tahun dengan roket dia, jangan turun, baru nak sampai bintang Marikh. Masya Allah, ya. Macam mana nak buat tu? Ini satu kelebihan yang Allah jadi. Sebab tu kata pengarang musannif ni, ya, kita percaya ada tadi ini, tenaga manusia telah habis, usianya bersisa hanya sedikit, lalu mati. Rahsia itu belum juga terbuka. Allah mengatakan 7 susunan langit. Kita percaya dengan tidak ada keraguan lagi tentang susunan yang 7 itu. Namun yang mana dia? Apakah langit yang kita tengadah sekarang ini baru susunan langit paling dekat, dan ada lagi, bahkan ada lagi jauh jaraknya di antara tingkat pertama dengan tingkat kedua, sampai ke atasnya Tuhanlah yang Maha Tahu, dan semuanya adalah di bawah Maha Kekuasaan dan Maha Keperkasaan Ilahi. Ya Allah, besar, ya? Kaji tak habis. Sebab tu Nabi ada sebut, lalu seorang budak, ini perempuan lah, hamba jariah, budak muda lagi. Nabi tanya kat dia, di mana Allah? Dia kata langit. Nabi tak bantah, dan Nabi tak iakan juga, ya. Nabi diam, dia pun berlalu. Nabi tanya kat sahabat, betul tak langit ni tinggi berapa tinggi langit? Ya, 7,000 tahun perjalanan cahaya. 7,000 tahun perjalanan cahaya, bukan roket. Nampak tak? Ya. Bintang yang paling dekat dengan bumi ni
Sampai cahaya dia 4 tahun baru sampai ke bumi. Bintang yang paling dekat dengan bumi, cahaya dia sampai ke bumi 4 tahun. Bila cahaya sampai, dia tak ada situ dah, bintang tak ada situ dah, di bintang lain dah, nampak tak? Cahaya dia masih ada lagi. Ini kajian yang dibuat. Itu bintang yang dekat dengan langit. Walaqad zayyana samaa ad-dunya bimasabih, kata Allah Ta'ala kan, kami jadikan bintang-bintang sebagai pelita-pelita di langit dunia. Tu paling dekat. Cahaya 4 tahun baru sampai ke bumi, bintang tu tak ada. 4 tahun bintang tak ada dah, di bintang lain dah. Dia create pula cahaya lain pula. Nampak tak? Keluar cahaya. Satu bintang berapa ribu cahaya nak keluar. Ini Nabi kata 7,000 tahun cahaya nak sampai langit yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kali 7 sampai langit yang ke-7 ada lautan. Lautan tu juga punya dalam permukaan sampai ke perut laut, seolah-olah macam kita bumi dengan langit tu. Dalam laut tu 7,000 tahun. Wa asyur 'alal ma', di atas laut tu baru ada satu batasan lagi, di situ ada arasy Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Maha besar. Ya. Nabi bercakap sebab Nabi dah orientasi. Allah dah bawa Nabi. Nabi orientasi. Allah orientasikan Nabi pada malam Mi'raj. Itu Nabi habang kita kena percaya. Pasal Nabi pergi tengok sini, seeing is believing, orang putih kata, betul tak? Kita tengok, ya, itu kita nak kena faham balik. Wallahu a'lam, takat tu saja. Insya-Allah kita akan sambung lagi. Aqul qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum, pada ayat berikutlah, ya, insya-Allah. Dan dia jadikan bulan, ayat 16 kita baca kemudian. Baik. Aqul qauli hadza, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil karim sayyidina Muhammadil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana, rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.